Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat pagi. Hari ini saya bersama dengan Yang Berhormat Datuk Dr. Ismail Saleh, dan saya sendiri sebagai Yang Berhormat Datuk Dr. Ismail Saleh sebagai Timbalan Pengurusi Amanah Negeri Kedah merangkap Adun Kelang Kedah, dan saya Asmirul Anwari sebagai Susah Amanah Negeri Kedah dan juga Adun Kebangsaan. Jadi hari ini kami di SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, di Jalan Sultan Badlisha, yang mana semalam kami telah membuat satu laporan polis berkenaan dengan REE ataupun Nadi Bumi, apabila keluar di front page ataupun muka depan surat khabar utusan berkenaan dengan kecurian Nadi Bumi yang telah berlaku selama 2 tahun. Jadi bagi pihak kami merasakan tanggungjawab sebagai warga negara Malaysia maupun negeri Kedah. Kami merasakan ia cukup memberi kesan kepada pihak kerajaan negeri dan juga negara Malaysia. Kecurian ini bukan sikit, kerana kecurian ini lebih billions of money, dan kami mengharapkan pihak SPRM, kami akan berjumpa dan akan telah berbincang pun dengan pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dengan Pegawai Pegawai, dan isu yang kami bangkitkan di sini ialah semalam lebih kepada PDRM punya task, tapi ini penyelewengan dan juga isu rasuah, kemungkinan yang kami syaki berlakunya rasuah di terhadap kes kecurian ini. Kerana bagaimana benda ini boleh berlaku dalam masa 2 tahun yang kita rasa pelik, melibatkan hutan kita, dan juga benda itu pengangkutan itu menggunakan lori besar, dan agensi-agensi kerajaan boleh terlepas pandang, dan juga termasuk kerajaan negeri Kedah yang diterojui oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah Sanusi Muhammad Noor. Kerana isu ini ataupun kes ini berlaku di kawasan beliau sendiri, iaitu kawasan di Sek Dun, yang katanya di Dun Jeneri di Bukit Enggang Sek. Jadi kita harap benda ini perlu siasatan secara terperinci, siasatan menyeluruh ke semua jabatan yang terlibat, dan dimaklumkan oleh, nanti Dr. akan menceritakan, dan juga ia melibatkan juga yang kita kerisauannya di atas sebab environment ataupun environment pada masyarakat, sama ada dia ada radioaktif atau tidak ada radioaktif. Kita takut terkesan kepada masyarakat. Jadi apabila saya kata kecurian ini berlaku, berbillion of money ini, mungkin kami syaki dia menggunakan raw ataupun blok-blok REE ataupun Nadi Bumi ini. Dia hantar pun dia mesti melalui secara haram juga di peringkat, sama ada di Penang ataupun di tempat-tempat port dan sebagainya. Jadi kita nak menyeluruh, pihak SPRM kena siasat, sama ada jabatan hutan, agensi-agensi yang terlibat, yang orang kata pejabat daerah, jabat tanah galian dan sebagainya. Adakah ada pegawai yang bersekongkol ataupun dilindungi oleh mana-mana pihak yang lebih tertinggi ataupun orang-orang politik yang kita tidak tahu. Jadi kes kecurian ini cukup memberi kesan yang bukan sahaja negeri Kedah tetapi kepada negara kita. Jadi saya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Dr. Ismail Saleh supaya menerangkan lebih lanjut tentang REE ini daripada perbincangan semalam kita. Silakan Datuk. Kesinambungan daripada report kita semalam, kita menyebut bahawa isu REE ini bukan lagi isu SEK ataupun isu Kedah ataupun isu Malaysia, tetapi ianya adalah isu dunia. Dan pada masa yang sama kita melihat Menteri Besar mempunyai banyak kuasa dalam banyak bidang. Contoh, ia berlaku di kita boleh sebut di laman rumah dia lah, sebab berlaku di Dun dia, di Sek, dan pada masa yang sama dia sebagai MD, dia mempunyai assessment melalui MBI sebagai pengurusi MBI. Dan saya difahamkan semalam papan tanda MBI yang menjadi rakan kongsi kepada syarikat
yang diberi kebenaran untuk meneroka syarikat KL itu telah dicabut. Dan kawasan itu adalah kawasan yang tidak boleh dimasuki oleh orang ramai. Jadi bagaimana ini boleh berlaku dalam masa 2 tahun dikala MB mempunyai banyak akses dari segi kuasa, hasil bumi juga di bawah MB, MBI itu sendiri di bawah MB. Bagaimana berlaku di depan mata dan jabatan-jabatan yang terlibat ini bagaimana? Jabatan hutan, EIA, geoscience kan. Jadi mereka ni semua ni 2 tahun ni buat apa? Jadi itulah persoalan utama kita yang menjadikan tidak ada pihak agensi yang lebih wajar untuk masuk, melainkan SPRM masuk untuk melihat keseluruhan, sama ada dari segi salah guna kuasa ataupun salah guna dari segi rasuah dan seumpamanya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat besar dan saya rasa sesuatu yang saya dalam otak saya pun saya tidak boleh jangka perkara ini sejauh ini. Sebab sebagaimana yang saya maklum semalam, soalan dewan saya tanya selepas daripada announcement ataupun pengumuman pada Disember 2020 dengan nadir bumi yang bernilai billions, dan selepas pengumuman dilantik satu syarikat untuk meneroka. Jadi soalan saya di dalam dewan selepas itu adalah saya tanya apa status. Jadi dia tak bagi status apa-apa, cuma dia jawab masih benda yang sama. Pihak kerajaan negeri telah melantik syarikat peneroka itu. Dan bila berlaku semalam, kita sangat terkejut. Dan kita rasa inilah yang perlu SPRM segera masuk untuk melihat di mana salah laku, di mana salah, sama ada salah guna kuasa ataupun salah guna keuangan yang menjadikan skandal ataupun sindiket juri REE ini berlaku. Jadi saya kira itu hasrat utama kami datang ke SPRM hari ini, dan saya difahamkan SPRM dah masuk pun. Saya difahamkan begitu. Tetapi kalau dah masuk pun, kami sekali lagi nak pastikan bahawa untuk segerakan isu ini. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Ismail Saleh. Sedikit saya nak tambah untuk makluman pihak media dan juga para pegawai polis. Untuk makluman, apabila kelulusan ini nak dibuat, dia selalunya yang chair itu adalah PTG. Dia dipanggil One Stop Center. Semua rakan-rakan agensi-agensi yang terlibat, yang termasuk EIA, ada dalam tu. Jadi kelulusan tu tidak ada. Yang kita peliknya, yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Datuk Ismail Saleh tu ialah apabila soalan tulis dan soalan dewan diajukan, dijawab, sudah ada MBI dengan operator tu. Adakah dalam operator ataupun MBI itu sendiri ataupun pengurusan dalam MBI itu tidak tahu ada benda-benda ini, berlaku benda ni? Sebab yang kita pelik diumum oleh Yang Berhormat Menteri Besar pada Disember 2020. Sekarang dah 2 tahun, dan tiba-tiba kami terkejut apabila kalau tak berlaku aksiden tu, kita semua pakai tak tahu. Dan terjadi pula dalam utusan, keluarkan paper dalam utusan. Jadi kalau benda ini, saya ingat isu yang besar sekali, peringkat nasional lah isu ni. Dan kita harap SPRM bukan saja di peringkat negeri Kedah, sama ada Penang ataupun juga di Putrajaya. Kita nak supaya pihak SPRM ataupun Ketua Pengarah Pesuruhjaya SPRM Malaysia kena ambil maklum benda ini. Jadi kita mendesak supaya SPRM Putrajaya mengambil isu kes ini, supaya sebenarnya ia melibatkan duit negeri dan juga duit negara. Dan saya harap kepada kerajaan negeri, berhati-hatilah dalam kita nak buat sesuatu dan juga memantau terbaik agensi-agensi terlibat. Jadi kami datang ke SPRM, kita rasa syak ada unsur-unsur penyelewengan rasuah tu. Sebab tu kita datang ke sini, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak media dan juga pihak pegawai polis yang bersama-sama kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanya soalan tu bila tak? Dalam Dewan saya ingat baru lagi dalam, bukan sidang yang lalu, sidang sebelum tu kot. Sidang sebelum tu kan? Jadi maknanya agak baru lagi. Dan tahun ni juga lah kan? This year.
sejak isu tu didedahkan, state belum bagi respon apa-apa kan. Dekat Semalam je pasal MBA lah. konsep kan. MBA dia keluar statement. Dia keluar segmen ada mengesahkan. Dia mengesahkan. Lepas dia sah tu baru keluar dan statement dia tu yang ada kecurian. Setakat tu je lah kan. Cuma nak details lah. Cuma bagi kita terlalu banyak keraguan lah dalam kes ni. Kes ni keraguan dia. Okay. Right? Okay. Baik, terima kasih semua.